Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Syahira binti Azuddin. Saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang dan sejarah lontar peluru. Acara lontar peluru adalah satu acara olahraga iaitu acara padan yang melibatkan dari segi melontar dalam pergerakan bola logam besi sejauh yang boleh. Mengikut sejarah, aktiviti melontar sak batu telah dijadikan pertandingan pada abad ke-19 dan telah diperkenalkan dalam masyarakat dan menjadi beberapa kejohanan sukan olahraga. Peluru ini diperbuat daripada besi seberat 16 paun. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan kawasan lontaran telah dicipta. Pada mulanya, kawasan lontaran berbentuk segi empat sama dengan ukuran 7 kaki kali 7 kaki. Dengan ini, acara lontar peluru telah diperkenalkan ke negara-negara lain seperti Great dan telah dipertandingkan di Sukan Olimpik pada moden tahun 1896. Bentuk kawasan lontaran ini telah digunakan untuk Sukan Olimpik pada tahun 1900 dan 1904. Pada tahun 1909, bentuk kawasan telah ditukar kepada bentuk bulatan yang berdiameter 7 kaki dengan bahagian hadapan tempat melakukan lontaran diletakkan papan seakan-akan penanda yang terdapat pada kawasan lontaran seperti yang digunakan sehingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aini Syahira binti Muhammad Rizaman akan mengulas tentang syarat-syarat bagi kemasukan kejohanan lontar peluru. Kejohanan lontar peluru merupakan sukan umum dan terbuka untuk sesiapa yang ingin menyertainya. Secara umum, yang kita tahu, kebanyakan atlet lontar peluru mempunyai badan yang besar dan tegap. Akan tetapi, ianya bukanlah syarat utama untuk menyertai pertandingan lontar peluru. Ianya di mana selagi atlet dapat mengimbangkan posisi badan dengan betul, maka mereka boleh menyertai kejohanan tersebut. Seterusnya adalah syarat-syarat yang perlu ada untuk kejohanan lontar peluru. Pada jadual di atas telah dinyatakan antara perbezaan lelaki dan wanita di mana berat untuk penyelesaian rekod, berat untuk kejohanan minimum dan maksimum serta diameter yang diukur antara minimum dan maksimum. My name is Siti Nazira binti Muhammad Nawi D2020109248. Saya ialah peralatan dalam acara lontar peluru. Yang pertama ialah peluru. Berat peluru bagi lelaki ialah 7 kg manakala wanita 4 kg. Yang kedua, pita pengukur. Mengukur jarak lontaran yang dilakukan oleh pelontar. Ketiga, bendera merah. Menunjukkan lontaran yang dilakukan tersebut batal. Yang keempat, bendera putih. Menunjukkan lontaran yang dilakukan itu dikira lulus. Yang kelima, kasut berpaku spike digunakan jika gelanggang adalah padan berpaku. Yang keenam, kasut sukan digunakan jika gelanggang diperbuat daripada semen konkrit. Yang ketujuh, kawasan lontaran dikelilingi oleh satu garisan bulat meliputi kawasan yang berdiameter 2.135 meter dan bersudut 40 darjah. Saya akan menerangkan mengenai aspek keselamatan dalam acara lontar peluru. Antara aspek keselamatan sebelum melontar peluru ialah peserta perlu membawa peluru dengan kedua tangan di sebelah hadapan. Peserta juga perlu elakkan diri daripada berlari semasa membawa peluru. Pastikan tiada seorang pun berada di kawasan pendaratan dan kawasan sekitarnya. Sekiranya peluru yang digunakan itu licin, pelajar perlu mengelap dengan menggunakan kain. Selain itu, aspek keselamatan semasa melontar peluru ialah pastikan tiada seorang pun berada di kawasan pendaratan. Lontaran mestilah dibuat serentak dan pemungut peluru juga mesti dilakukan dengan serentak sekiranya aktiviti dibuat di dalam kumpulan. Pelajar yang tidak membuat lontaran mestilah menunggu giliran di tempat yang disediakan. Akhir sekali, aspek keselamatan selepas melontar peluru ialah pastikan tiada lontaran dibuat ketika memungut peluru dan letakkan peluru di tempat yang ditetapkan. Saya Siti Nur Najihah binti Syed Azmi. Saya akan menerangkan mengenai gaya ataupun teknik lontaran bagi acara lontar peluru. Terdapat beberapa teknik lontaran bagi acara lontar peluru. Teknik yang pertama ialah teknik berdiri. Teknik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pergerakan tangan dan bahu yang betul. Seterusnya, gaya lontaran sisi. Peserta boleh membuat lontaran menggunakan teknik lontaran sisi sama ada dari sisi kanan ataupun sisi kiri. Kemudian, gaya membelakangi kawasan lontaran. Atlet yang baru terlibat dalam acara ini tidak digalakkan menggunakan teknik ini.
namun ia menjadi suatu kelebihan jika dapat dipelajari dan diaplikasikan. Akhir sekali, teknik pemindahan ataupun gaya Perry O'Brien. Teknik ini dicipta pada tahun 1950-an oleh seorang pelontar peluru yang terkenal ketika itu, iaitu Perry O'Brien. Teknik ini menjadi pilihan para atlet kerana melalui teknik ini jarak yang dicapai adalah lebih jauh berbanding dengan jarak menerusi teknik lontaran yang lain. Sekian, terima kasih.